Negeri Sembilan bubar secara rasmi hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah hari. Negeri Sembilan menjadi negeri terakhir secara rasminya membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN hari ini dan ini melengkapkan kehangatan Pilihan Raya Negeri PRN di 6 negeri yang dijadual berlangsung tidak lama lagi. Pengarah SPR Negeri Muhammad Haikal Kamarudin menerima watikah pembubaran itu pada Rabu yang diserahkan kepada Setiausaha DUN Negeri Sembilan Muhammad Amiluddin bagi memberi laluan kepada PRN diadakan. Bermula hari ini, negeri itu ditadbir Kerajaan Negeri Sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk. Negeri Sembilan juga menjadi satu-satunya negeri memanfaatkan sepenuhnya tempoh mandat 5 tahun bagi penggal ke-14 sebelum dibubarkan. Kelantan terlebih dahulu membubarkan DUN pada 22 Jun, diikuti Selangor 23 Jun, Pulau Pinang, Kedah dan Terengganu 28 Jun. Persidangan DUN Negeri Sembilan yang pertama diadakan pada 1 Julai 2018 selepas Pilihan Raya Umum ke-14 PRU14 pada 9 Mei 2018. Pembinaan tram di Melaka masih dalam perbincangan. Esko Kejeraya, Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan, Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata pelbagai perkara perlu diteliti bagi memastikan ia dapat memberi kemudahan pengangkutan kepada penduduk Melaka khususnya. Operasi tram itu dijangka dapat membantu kerajaan negeri melakukan penyuraian trafik di Melaka. Beliau akan mengadakan perjumpaan dengan pihak syarikat bagi meneliti kertas kerja berkaitan pembinaan tram terutama di kawasan Bandaraya Melaka. Untuk sistem pengangkutan tram ni, saya baru berjumpa dengan operator yang nak melaksanakan sistem pengangkutan tram. Sebenarnya dia peringkat perbincangan awal lagi sebenarnya. Kita nak lihat macam mana dengan kertas cadangan daripada mereka. Sebab kita juga melihat guna sama jalan raya tu adakah sesuai di Melaka untuk dimasukkan tram. Sebab sedia ada jalan raya yang ada ni kita dua lorong dan kita sempit. Bila dia masukkan tram, adakah dia memberi impak yang positif ataupun negatif. Kita takut tram masuk, kesesakan tu lagi bertambah. Jadi sebenarnya di peringkat awal, di peringkat kajian. Dan kita tengah tunggu cadangan penuh dan kertas cadangan penuh daripada pihak syarikat yang berminat untuk membuat tram. Beliau ditemui pada program Korban Perdana DUN Air Limau di Masjid Tanah. Seorang wanita ditemukan lemas akibat terjatuh dari bot selepas enjin mati mengejut di Sungai Kelantan, Kampung Kutan Hulu Tumpat semalam, manakala dua lagi masih hilang. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.45 petang, mangsa 30 tahun ditemukan mati lemas manakala suami dan anak saudaranya masih belum dijumpai. Anak perempuan mangsa berusia 14 bulan yang berada di dalam bot selamat. Ketua Polis Daerah Tumpat, Asisten Komisioner Amran Dollah berkata, semua mangsa sedang bersiar-siar di sungai berkenaan menggunakan bot milik suami mangsa. Punca kejadian hasil daripada maklumat daripada penduduk kampung ni, ada saksi melihat yang bot tu tiba-tiba dia terkejut dan dia terpelanting. Yang 3 orang ni terpelanting masuk ke sungai lah. Di kawasan ni lah, tak jauh lah 60 meter daripada tebing sungai lah. Di kawasan sini lah. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tumpat untuk berdasiasat. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan mencari 2 lagi mangsa yang hilang. Negeri-negeri di utara Semenanjung termasuk kawasan perairan negeri dijangka mengalami angin baratan yang bertiup kencang di kawasan itu sehingga 5 Julai. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi kenyataan yang dikeluarkan pukul 9 pagi memaklumkan keadaan tersebut berpotensi menghasilkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang di negeri-negeri berkenaan.
Sementara itu, ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang juga boleh berlaku di Kelantan dan Terengganu pada sebelah petang hingga malam. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket dan Selatan Melaka Utara berkuat kuasa sehingga 5 Julai. Selain itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak sehingga petang ini. Orang awam dinasihatkan sentiasa merujuk laman web dan semua media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Kira-kira 20 surau, masjid dan madrasah di Ho Chi Minh, Vietnam mendapat manfaat daripada sumbangan daging korban sebanyak 350 kg yang diagihkan Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri RTM. Agihan daging korban dapat direalisasikan menerusi program Ziarah Korban Vietnam RTM dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia IAM dan TH Travel and Services Sendian Berhad. Laporannya bersama Muhammad Khairi Khalid. Program berlangsung di Masjid Jamiul Muslimin Ho Chi Minh pada Jumaat membabitkan sembelihan 7 ekor lembu. 43 peserta mengambil bahagian termasuk kaki tangan dan pesara RTM. Konsul di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Bandar Ho Chi Minh, Raja Hanizam Putra Raja Nanjamuddin berkata, sumbangan daripada Malaysia mengeratkan lagi hubungan dengan komuniti Islam di Vietnam. Jadi sebaran sumbangan korban amat-amatlah dialukan di sini. Hari ini kita ada lebih kurang 20 masjid dan surau sekitar Ho Chi Minh City yang menghantar wakil-wakil asnaf-asnaf kawasan mereka, anak-anak yatim untuk buat kutipan daging korban daripada Malaysia Aid dan kita punya Masjid Angkasa Puri. Beliau turut mengalu-alukan sebarang sumbangan daripada semua pihak bagi membantu komuniti Islam di negara tersebut. Menurut Imam Masjid Jamil Anwar Razali Isa, sumbangan daging korban berkenaan dapat menggembirakan masyarakat minoriti Islam dalam merayakan Aidiladha. Lô di dalam Ho Chi Minh City ni, Malaysia dapat tak ada hu wajikan như pengajian đó thế là dapat. Thì hu ngạ bác sĩ đâu, ngạ doctor nào, ngạ engineering kỹ sư nào. Rồi lô gà ngạ thì công ty Malaysia nào, ngạ thì company Malaysia nào, company Malaysia nào. Lô gà ngạ thì Indonesia nào. Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri RTM dan IAM pernah menganjurkan aktiviti sama di Sri Lanka pada 2020 dan 2021, Nepal pada 2019 dan Kelantan 2022. Sumbangan daripada Malaysia sedikit sebanyak dapat membantu komuniti Melayu Campak Islam di Ho Chi Minh. Muhammad Khairi Khalid, RTM, Vietnam. 51 ekor lembu dikorbankan sempena Majlis Ibadah Kurban Jama'i Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK yang di-Ketua MAIK Tengku Tan Sri Datuk Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata sebanyak 2,500 golongan asnaf akan menerima agihan daging korban tersebut. Setiap asnaf akan menerima sebanyak 2 kg daging termasuk tulang yang akan disampaikan melalui pihak masjid. Jelas bagaimana lazimnya tiap-tiap tahun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan mengadakan acara korban bagi menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan alhamdulillah kali ini pihak MAIK telah menerima sebanyak 51 ekor lembu untuk diagihkan kepada lebih kurang 2,500 asnaf. Beliau ditemui pada Majlis Ibadat Korban Jama'i MAIK di Panji, Kota Baru. Terdahulu, Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra dan Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Tengku Abdul Hamid turut berkenan menyaksikan penyembelihan 3 lembu korban. Baginda berdua meluangkan masa kira-kira 40 minit bersama-sama hampir 500 penduduk pada Majlis Ibadah Korban itu sebelum berangkat pulang pada pukul 9.40 pagi tadi.
Jawatankuasa Masjid Sultan Muhammad ke-5 Labuan memperkenalkan inovasi pelaksanaan ibadah korban bagi membolehkan kerja penyembelihan lembu lebih efisien, selamat dan bersih. Sistem inovasi itu turut mengurangkan tenaga kerja dan risiko kecederaan petugas serta menjimatkan masa. Tempat inovasi yang kita lakukan, pertama kandang lembu, yang kedua tempat sembelihan. Tempat sembelihan kita tidak menggunakan tenaga orang ramai yang banyak. Maknanya lembu tu dia berada di dalam satu kurungan. Kita tak perlu tarik-tarik lembu. Jadi kita ikat, maknanya lembu tak stres. Maknanya memudahkan kita lah untuk melakukan penyembelihan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis itu. 80 petugas menjayakan program ini dengan 8 ekor lembu dikorbankan. Kerajaan Negeri Selangor memperkasakan industri halal melibatkan pengurusan sijil halal dengan sektor industri melalui portfolio jawatankuasa tetap industri halal. Esko Agama Islam Pengguna dan Industri Negeri Selangor, Zawawi Ahmad Mughni berkata ia berikutan peningkatan pemegang sijil halal di negeri itu yang mencecah lebih 5,000 orang. Urus niaga melibatkan industri halal ini mencecah trilion dolar. Dan kalau kita lihat, dia bukan sekadar melibatkan makanan dan minuman, ia juga melibatkan industri farmasi, industri kosmetik, pelancongan, keuangan dan ada lagi beberapa segmen yang berkaitan dengan industri halal. Kepada mana-mana pemain industri yang ingin mendapatkan sijil halal, bolehlah berhubung kepada pihak kerajaan untuk melihat ruang-ruang dan juga potensi yang boleh dimainkan. Kerajaan Negeri Melaka bakal menganjurkan kenduri Muhibah Ogos ini sebagai salah satu usaha mempromosi kebudayaan. Program menggabungkan 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India itu akan diadakan di Jalan Harmoni dengan sasaran 2,000 pengunjung. Di mana kita di Melaka ini terdapat satu jalan yang terdapat masjid, tokong dan juga kuil. Dan insya-Allah di situ kita akan laksanakan kenduri Muhibah lah dalam masa terdekat. Insya-Allah tak silap saya dah rancangan dalam bulan 9 ataupun Ogos nanti saya akan buat kenduri Muhibah itu. Beliau ditemui pemberita dalam program korban berkelompok di dataran Kampung Mata Kucing, Jalan Taming Sari. Dalam pada itu, Datuk Abdul Razak turut memaklumkan Festival Tahun Melaut Melaka 2024 akan diadakan di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur pada 14 Julai ini. Konsep Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek menjaga kebajikan rakyat perlu diterapkan semua pihak, terutama syarikat-syarikat korporat dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pengarah Ghazali Syafiq Executive Enhancement Program GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Azman Khamis berkata penglibatan semua pihak penting untuk bersama-sama dengan kerajaan membela golongan yang kurang bernasib baik. Mengharapkan NGO sana, masyarakat di luar sana, bantulah walau di mana saja berada, bantulah masyarakat yang memerlukan. Sama ada berdekatan dengan rumah kita, berdekatan dengan masyarakat setempat. Inilah yang kita perlukan, inilah yang kita perlu ucapkan kepada masyarakat yang ada, masyarakat sekeliling. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada warga emas yang sakit di Kampung Surau Pedu Padang Terap, Kedah. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof akan mengetuai delegasi Malaysia ke Nairobi, Kenya untuk menghadiri program Malaysian Palm Oil Forum East Africa Region 2023 yang dijadualkan pada 3 hingga 7 Julai ini. Kunjungan itu dijangka dapat memperluas komitmen Malaysia dalam mempromosi pengeluaran minyak sawit mampan sekaligus memperkukuh hubungan ekonomi dengan Kenya serta negara Afrika lain. Menerusi kenyataan media, beliau akan bertemu dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Kenya serta pemain industri sawit di sana bagi memperkukuh kerjasama Malaysia-Kenya serta meneroka peluang perniagaan dalam sektor minyak sawit di negara berkenaan. Selain itu, jadual lawatan beliau turut meliputi kunjungan ke kilang-kilang pemrosesan minyak sawit dan syarikat-syarikat pengeluaran makanan utama di Kenya. Beliau juga dijangka akan mengadakan pertemuan dengan rakyat Malaysia yang bermaustautin di Kenya. Malaysian Palm Oil Forum East Africa Region 2023 merupakan platform untuk mempamerkan kepakaran Malaysia dalam industri minyak sawit dan meneroka peluang kerjasama dengan negara-negara Afrika Timur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz telah menghadiri mesyuarat menteri bagi Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF. Beliau menerusi laman Facebooknya berkata mesyuarat yang diadakan secara maya itu dipengerusikan oleh Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, antara topik yang dibincangkan termasuk langkah seterusnya bagi perjanjian rantaian bekalan IPEF selain ekonomi bersih seperti tenaga bersih dan infrastruktur serta ekonomi yang adil bagi cukai dan pencegahan rasuah. Antara yang turut menyertai mesyuarat ini termasuk menteri-menteri lain di bawah kendalian IPEF dari 13 negara. Beliau turut berterima kasih kepada His Excellency Raimondo kerana telah menjemput beliau ke mesyuarat tersebut dan berharap agar perbincangan IPEF mencapai kesepakatan antara negara anggota. Golongan muda tidak hanya perlu berusaha mencari pendapatan yang baik tetapi juga tahu membelanjakannya dengan cara berhemah. Pengerusi Bursa Malaysia Berhad Tan Sri Abdul Rahim Omar berkata bagi mengoptimumkan penggunaannya, sebarang perbelanjaan haruslah seiring dengan pulangan atau nilai yang baik. Jelasnya memandangkan golongan muda mempunyai pelbagai kehendak, keperluan haruslah diutamakan yang sesuai dengan pendapatan. We must live within our means, right? Money is never enough, right, for most people. So, but how you make the most of the income that you have to live a more responsible and balanced life. And again, if you only have so much, don't live beyond your means so that you don't get into indebtedness that you cannot repay and later you get into trouble. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual Fireside Chat on Financial Inclusion di Ibu Negara. Menurut beliau lagi, sekiranya golongan ini ingin menceburi bidang pelaburan, mereka perlulah mendapatkan pelbagai maklumat dahulu termasuk jenis produk, instrumen keuangan dan risiko pelaburan berkenaan. Selain mengelakkan diri daripada pelaburan berdasarkan kabar angin, perjudian dan skim pelaburan yang tidak wujud. Hampir 45,000 anggota polis telah dikerahkan untuk mengawal situasi dan ketegangan rusuhan di Paris dan ia berikutan kejadian pegawai polis menembak mati seorang remaja Selasa lalu. Sekurang-kurangnya seorang lelaki telah ditangkap di Palais de la Concorde di tengah Paris ketika sebilangan kecil penunjuk perasaan sedang berkumpul. Keganasan itu antara krisis paling teruk dalam sejarah kepimpinan Presiden Emmanuel Macron selepas protes ves kuning pada 2018. Pergolakan telah memuncak di seluruh negara termasuk di bandar-bandar seperti Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg dan Paris. Nahil M yang berusia 17 tahun berketurunan Algeria dan Maghribi ditembak mati di pinggir bandar Nanterre.
Hujan lebat di wilayah Hunan, China menyebabkan banjir besar di jalan, bangunan kediaman dan kemudahan pertanian. Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan amaran cuaca buruk dan menggerakkan pasukan penyelamat kecemasan untuk menangani keadaan itu. Kawasan bandar dan perbandaran sekitar daerah Baojing di wilayah itu terjejas dengan taburan hujan hampir 280 mm dalam masa 12 jam menyebabkan ramai penduduk terkandas. Lebih 1,000 individu dari 12 perbandaran di daerah Baojing dipindahkan ke lokasi selamat. Daerah Gunzang dalam wilayah itu juga mengalami hujan lebat bermula semalam dengan beberapa kawasan menerima lebih 280 mm taburan hujan. Ia menyebabkan banjir teruk di jalan bandar dan tanah runtuh berhampiran terowong jalan. Hujan lebat diramal berterusan hingga Isnin. Kebakaran studio Warner Bros di Burbank, California yang berlaku petang semalam berjaya dipadamkan dan kebakaran dipercayai berpunca daripada sebuah alat ubah elektrik. Anggota bomba tiba di tempat kejadian pada 1.30 petang waktu tempatan. Api berjaya dipadamkan 30 minit kemudian. Tiada kecederaan dilaporkan. Studio Warner Bros yang terletak di pinggir bandar Los Angeles itu berkeluasan kira-kira 40 hektar. Ia dilengkapi sistem 36 peringkat bunyi dan 14 set luar selain kemudahan ladang seluas 12 hektar. Filem Blade Runner dan Agro antara yang difilmkan di studio itu. Sekurang-kurangnya 48 orang terbunuh dalam kemalangan jalan raya di Londiani, Barat Kenya apabila sebuah lori kontena penghantaran tergelincir dari jalan dan merempuh beberapa kenderaan. Dan lori itu merempuh lebih 6 kenderaan dan pejalan kaki. Rakaman susulan kemalangan yang disiarkan penyiar tempatan menunjukkan serpihan kereta dan motosikal berpintal. Lebih 20 mangsa dikejarkan ke hospital. Angka kematian yang tinggi menjadikan kemalangan itu antara yang paling teruk di Kenya. Tahun lalu, 34 orang maut di tengah bandar Kenya apabila sebuah bas tergelincir dari jambatan dan terjunam ke dalam lembah sungai. Australia menjadi antara negara pertama di dunia yang membenarkan penggunaan dadah jenis ekstasi MDMA bagi perubatan masalah kesihatan mental tertentu. Mulai hari ini, pakar psikiatrik yang diberikan kuasa akan dapat menetapkan ubat bagi rawatan gangguan tekanan selepas trauma dan beberapa jenis kemurungan. Februari lalu, Australia mengklasifikasikan semula ubat berkenaan sepenuhnya selepas pentadbiran barangan terapeutik menjelaskan ujian mendapati ia agak selamat apabila diguna dalam persekitaran perubatan terkawal. Penyokong langkah itu berharap ia mampu memberi kejayaan dalam bidang perubatan kepada pesakit kesihatan mental selepas rawatan lain didapati gagal. Penyelidik kesihatan mental berkata MDMA berguna untuk merawat tekanan selepas trauma manakala psilocybin mampu membantu kemurungan. Ahli terapi akan memantau pesakit ketika menjalani rawatan dengan kos bagi setiap sesi itu dianggarkan bernilai $1,000 Australia. Bergu campuran negara Ivan Yuan Rachel Arnold terpaksa berpuas hati bergelar naib juara kejohanan skuash bergu campuran Asia 2023 selepas tewas 0-2 kepada gandingan India pada aksi final semalam. Ivan Rachel selaku pilihan kedua kejohanan ditunjukkan corak permainan agresif oleh pilihan ketiga Harinder Pal Singh Deepika Pallikal sebelum mereka tewas 10-11 pada set pertama. Harapan gandingan negara itu untuk bangkit pada set berikutnya juga tidak kesampaian selepas tewas 8-11. Sementara itu, satu lagi bergu campuran negara Muhammad Syafiq Kamal Aifa Azman meraih gangsa selepas menewaskan gandingan India Abhay Singh Anahat Singh. Mereka menang 11-8 dan 11-10 bagi aksi penentuan tempat ketiga dan keempat kejohanan. Kejohanan bergu campuran tersebut menjadi medan persiapan buat semua negara apabila acara bergu campuran diperkenal pada Sukan Asia 2022 di Hangzhou September ini. Manchester United masih meneruskan perbincangan dengan penjaga gol David De Gea walaupun kontrak pemain Spanyol itu dengan pasukan bakal tamat.
De Gea yang menyertai United pada 2011 ketika Alex Ferguson menjadi pengurus adalah pemain paling lama berkhidmat dalam skuad dan membuat hampir 550 penampilan bersama kelab. United menerusi satu kenyataan berkata pasukan tetap terbuka untuk berbincang walaupun kontrak De Gea akan tamat. Penjaga gol berusia 32 tahun itu baru sahaja memenangi anugerah sarung tangan emas Liga Perdana Inggeris EPL musim lalu selepas cemerlang menghalang gawang gol daripada dibolosi dalam 17 perlawanan. Namun De Gea tetap dikritik kerana kerap melakukan beberapa kesilapan mudah semasa perlawanan penting. United kini dilaporkan berminat untuk membawa penjaga gol Inter Milan Andre Onana ke Old Trafford. Barcelona mencapai persetujuan dengan pemain pertahanan Samuel Umtiti untuk menamatkan kontraknya. Bangsa Perancis itu menyertai Barca dari Lyon pada 2016 dan masih berbaki 3 tahun lalu secara pinjaman di klub Serie A Lecce. Umtiti beraksi 100. Perkembangan Formula 1 pemandu Red Bull Max Verstappen muncul terpantas dalam sesi kelayakan di Grand Prix GP Austria. Dan ini adalah petak utama keempat berturut-turut diraih pelumba berusia 25 tahun itu. Sementara itu, dua pelumba Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz masing-masing kedua dan ketiga terpantas. Rakan sepasukan Verstappen yang juga pencabar terkuat kedudukan keseluruhan, Sergio Perez sekadar mencatat masa ke-15 terpantas. Semua pelumba mempunyai satu lagi aksi kelayakan pada hari ini. Pusingan kelayakan ini tidak lagi menentukan kedudukan grid mereka untuk perlumbaan esok. Ini selepas format baharu diperkenal dan pertama kali diguna pakai semasa perlumbaan GP Azerbaijan pada April. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan. Isnin 3 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Kuala Lumpur City FC 7.45 malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Ingin tengok pemain dan pengulas isukan baca berita? Saksikan saya Razi Rahman Ibrahim dalam Stadium RTM 1 dan 2 Julai ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.